Tahun 2023 merupakan tahun mencabar. Persekitaran baru dengan cabaran baru ditandakan sebagai perkembangan pasca normal memerlukan pendekatan progresif sama ada oleh pihak kerajaan, sektor swasta dan seluruh rakyat Malaysia. Justeru, Malaysia Madani diberi nafas dan makna semula. Suatu paradigma yang sebelum ini merupakan idea digagaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semenjak dari tahun 80-an. Ia bukan sekadar jenama kempen, namun suatu usaha kemajuan yang membawa bersama nilai-nilai hidup iaitu kemapanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan untuk mengangkat martabat manusia. Objektifnya tidak lain adalah untuk menggerakkan Malaysia ke hadapan secara holistik, berdaya maju dan dirahmati. Tahun 2023, banyak peristiwa penting melingkari peristiwa negara. Selain itu, banyak program kerajaan demi manfaat rakyat telah diusahakan. Antaranya inisiatif Payung Rahmah, Sumbangan Tunai Rahmah, E-Madani, Madani Afiat, Agenda Ekonomi Madani, Kerjasama Malaysia ASEAN, Solidariti Malaysia kepada Palestin, Malaysia Selar Kuasa Besar Membisu Isu Palestin, Belanjawan 2024 dan Setahun Kerajaan Madani. Inisiatif Payung Rahmah oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup meliputi pakej Rahmah, Bakur Rahmah, Jualan Rahmah dan Menu Rahmah. Ketika Menu Rahmah diperkenalkan, kira-kira 15,000 kedai makan di seluruh negara menyertai program ini untuk membantu golongan sasar, terutamanya dari golongan B40. Sumbangan tunai rahmah berjumlah kira-kira 8 bilion ringgit diberikan kepada 8 juta penerima dan memanfaatkan hampir 60% penduduk dewasa Malaysia bagi membantu mereka menangani cabaran kos sara hidup. Dari jumlah 8.7 juta penerima, 280,000 adalah penerima baharu yang diluluskan menerusi rayuan STR 2023 dan menerima bantuan tunai di bawah STR Fasa 4. Tuntutan e-kredit atau e-Madani berjumlah RM100 dengan jumlah keseluruhan RM1 bilion secara sekali bayar one-off dengan 10 juta rakyat dewasa layak dapat manfaatnya. Permohonan dibuka mulai awal Oktober 2023 hingga 20 Februari 2024. Sejumlah 1,776 unit rumah mendapat manfaat menerusi inisiatif program Madani Afiat yang dianjurkan di 7 negeri dalam usaha meningkatkan kesedaran dan tahap kesihatan rakyat Malaysia. Seramai 2,863 penduduk berusia 18 tahun ke atas telah disaring melalui aktiviti saringan kesihatan dari rumah ke rumah yang dilaksanakan di Selangor, Kedah, Terengganu, Johor, Perak, Melaka dan Pulau Pinang. Selain itu, antara inisiatif dan pencapaian terbaik Kementerian Kesihatan ialah usaha membaik pulih 436 buah klinik daif di seluruh negara dengan peruntukan sebanyak RM100 juta. Kerajaan Perpaduan meletakkan 7 penanda untuk Malaysia berada di kedudukan 30 ekonomi terbesar di dunia, indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia, peratusan pendapatan buruh 45% daripada keseluruhan pendapatan. Selain itu, Malaysia meletakkan kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia dan kemampanan fiskal dengan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Kerajaan Perpaduan mengusulkan 4 bidang kerjasama perlu dilakukan ASEAN secara mendalam dan meluas bagi memperkasa masyarakat rantau ini untuk mendepani kemungkinan cabaran pada masa akan datang. Datuk Seri Anwar Ibrahim pada program Agenda 3 bertemakan Heart to Heart Partners Across Generations berkata, 4 bidang tersebut meliputi aspek kesihatan awam, pengawalan iklim, pengurusan bencana dan pertukaran rakyat dengan rakyat. Serangan rejim Zionis Israel ke atas penduduk Palestin telah meruntun hati rakyat Malaysia. Perhimpunan awam dan demonstrasi di seluruh negara telah diadakan bagi membantah kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Prihatin dengan nasib rakyat Palestin yang ditindas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Perpaduan menyalurkan bantuan kemanusiaan berjumlah RM100 juta melalui sumbangan rakyat Malaysia dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 di New York menyelar sikap kuasa besar yang membisu terhadap isu penindasan pelanggaran undang-undang antarabangsa ke atas hak rakyat negara Palestin. Katanya, terdapat kemunafikan yang nyata dalam menangani masalah isu Palestin dan masyarakat antarabangsa mesti bersuara menentang kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Palestin.
sebagaimana mereka bersungguh-sungguh bersuara tentang hak asasi manusia, ketidakadilan dan rejim-rejim yang menindas. Komitmen sama disuarakan beliau pada sidang kemuncak pertama ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC ketika bertemu pemimpin negara Arab. Sidang itu menjadi medan menunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia mengecam keganasan rejim Israel dan sentiasa menyokong perjuangan mengembalikan semula kedaulatan Palestin. Kerajaan memperuntukkan RM393.8 bilion bagi belanjawan 2024, tertinggi pernah dibentangkan merangkumi RM303.8 bilion untuk belanja mengurus, RM90 bilion bagi pembangunan dan RM2 bilion bagi simpanan luar jangka. Belanjawan dengan tema ekonomi madani memperkasa rakyat itu adalah dasar penting dan menyeluruh, selain memacu pertumbuhan ekonomi serta membela rakyat. Semua usaha yang dirangka akan menyusul setiap keutamaan dan penanda aras ekonomi madani yang dicerakinkan kepada 3 tumpuan utama, iaitu tata kelola terbaik demi ketakasan perkhidmatan, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan serta peningkatan darjat hidup rakyat. Lebih 230,000 orang hadir ke program setahun bersama Kerajaan Madani selama 3 hari berjaya di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Pengunjung menyifatkan program itu mencapai matlamat untuk menyebar luas dan mempromosikan dasar serta inisiatif kerajaan kepada rakyat. Angka kehadiran pengunjung adalah petunjuk jelas bahawa program ini berjaya memudah cara urusan kerajaan dengan rakyat dengan menghimpunkan 102 perkhidmatan kerajaan melibatkan 36 reruai kaunter di satu lokasi. Selepas genap setahun pentadbiran Kerajaan Perpaduan, acara ini memberi peluang kepada rakyat untuk menilai sendiri prestasi setiap kementerian dan berpeluang memberikan cadangan demi manfaat bersama. Malah, ramai di kalangan pengunjung berharap agar program seperti ini dapat diperluaskan ke setiap negeri di Malaysia. Ada banyak lagi inisiatif, program dan manfaat kepada rakyat yang telah dirangka oleh Kerajaan Perpaduan melalui agenda Malaysia Madani untuk sepanjang tahun 2023 ini. Namun apa yang dicatatkan ini hanyalah sebahagian daripada usaha tersebut. Kita berharap agar pada tahun 2024, setiap daripada kita dapat memperkasakan komitmen dan terus memacu kecemerlangan. Sementara cabaran mendatang yang akan diharungi demi Malaysia yang kita cintai, setiap dari kita harus memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Harapan kita agar negara Malaysia yang kita cintai ini terus maju dalam perpaduan, terangkum dengan ihsan, kekal berdaya saing, dihormati dan dirahmati. Sekian dahulu daripada kami. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat Tahun Baru 2024 kepada seluruh rakyat Malaysia.